Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam program Nabi pesan apa. Marilah sama-sama kita menghayati suatu pesanan hadis yang diriwayatkan oleh dalam Sahih Muslim dan riwayat-riwayat yang lain. Nabi SAW telah bersabda, Innal Islam bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Qila man hum ya Rasulullah? Qal alladhina yuslihun idza fasada an-nas. Maksudnya, sesungguhnya Islam itu bermula dalam keadaan dagang dan akan kembali dalam keadaan dagang, maka beruntunglah orang yang dagang. Rasulullah SAW ditanya, siapa mereka itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, mereka ialah orang yang senantiasa berusaha mengislahkan apabila manusia dalam keadaan rosak. Saudara yang dirahmati Allah sekalian, hadis ini disenaraikan dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan fitan ataupun fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman. Suatu hal yang mesti kita peringatkan, kita ingat bahawa bila kita membaca hadis-hadis seumpama ini, jangan sampai ia menjadi faktor penyebab kepada putus asa dan lemah semangat, ya. Biasa orang baca, dia jadi lemah semangat. Oh, kita dah akhir zaman, kita dah tak ada harapan dah, kita nak buat itu, nak buat ini, ya. Kita dah penghujung zaman, kita kena tumpu kepada ibadat sajalah, ya, dan seumpamanya. Sebaliknya, sepatutnya ia menjadi pendorong untuk kita lebih kuat berpegang kepada ajaran Islam yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang sepatutnya, ya. Ini diperingatkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi, komentar dia kepada hadis-hadis yang berkaitan dengan fitnah-fitnah yang berlaku di akhir zaman, memperingatkan kepada kita bahawa kita kena ada stand yang jelas, bahawa hadis-hadis itu bukan tujuannya untuk kita menjadi putus asa dan sebagainya, tetapi hendaknya dia mendorong kita untuk bekerja, berdakwah, berusaha, ya, sedaya upaya untuk kita menyempurnakan amalan-amalan kita, sebab kita tidak ada masa lagi untuk kita berpoya-poya dan bersenang lenang. Kita hendaklah menjalankan amanah kita. Yang kedua, pengajaran yang kedua yang boleh kita lihat dalam hadis ini, para ulama hadis tidak mempertikaikan dari sudut kesahihan hadis ini, ya, kerana asalnya diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, dan fokus perbincangan kita dalam hadis ini sepatutnya lebih menjurus kepada pengajaran yang dapat diambil daripada hadis ini. Secara umum, hadis ini membawa kita memahami bagaimana Islam itu bermula. Ia bermula dalam keadaan dagang, dalam keadaan pelik, tidak dihiraukan oleh orang, dalam keadaan lemah, ya, ialah bermula dengan seorang, iaitulah Nabi SAW. Kemudian sedikit demi sedikit Nabi dapat melakukan dakwah ini, menarik manusia-manusia supaya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada masa itu tidak ramai yang mengikut Nabi. Kemudian dimusuhi oleh majoriti masyarakat Quraisy di Mekah pada waktu itu, ya, diseksa dan sebagainya. Itu permulaan Islam yang dihadapi oleh Nabi SAW. Orang yang melakukan kerja-kerja yang ditinggalkan oleh Nabi SAW ini akan menghadapi suasana yang sama. Dia bermula dalam keadaan lemah, kemudian barulah sedikit demi sedikit menjadi kuat, ya. Itu adalah nature kepada
dakwah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kemudian secara umumnya kita melihat akhirnya Islam ini menjadi kuat, ya, mendapat kemenangan terutama setelah berlakunya peristiwa hijrah Nabi. Dan para sahabat berhijrah ke Madinah, kemudian terus Islam ini terus berkembang ke seluruh Jaziratul Arab, ya. Berjaya menumbangkan dua kuasa besar Rom dan Parsi, sehingga kita melihat, ya, akhirnya dapat memerintah 2/3 dunia dan Islam adalah agama yang paling pesat berkembang, ya. Itu sejarah memaparkan kepada kita betapa perkembangan Islam ini berlaku dengan begitu dahsyat, ya, dan dapat memerintah berkurun lamanya dengan keadilan Islam ini. Disebutkan di dalam hadis ini bahawa Islam yang bermula dalam suasana dagang itu akan kembali dalam suasana dagang, ya, akan menjadi, ya, dagang di akhir zaman. Begitulah putaran jatuh bangunnya Islam, dan pertarungan antara Islam dan musuh-musuhnya tidak akan berakhir sehinggalah berlakunya hari kiamat. Ini dawair ataupun pusingan putaran Islam itu bersama dengan musuh-musuh akan berlaku sehingga ke akhir zaman, dan akan tetap ada golongan yang memperjuangkan Islam ini sehingga akhir zaman. Pengajaran seterusnya ialah kita melihat persoalan yang ditimbulkan oleh para sahabat. Siapakah orang yang dagang itu? Lalu Rasulullah SAW menjawab, mereka yang sentiasa berusaha untuk melakukan pembaikan, iaitu pengislahan apabila manusia sudah rosak kerana mengabaikan ajaran Islam. Inilah perkara yang terpenting yang disebut oleh Nabi SAW, dan ia merupakan peluang untuk kita mendapatkan kejayaan dan keberuntungan dunia dan akhirat, iaitu kita sama-sama berada dalam golongan mereka yang bekerja menegakkan agama, dan inilah sunnah yang terbesar yang diamanahkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam bagi mengembalikan Islam sebagai peraturan hidup, ya, yang menjamin kesejahteraan dan kerahmatan bagi alam seluruhnya. Menjadi reformis, menjadi pengislah, ya, menjadi kita sebut para muslihin, ya, adalah suatu yang menjadi fokus kepada kita di dalam hadis ini. Bagaimana sepatutnya kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita berusaha sedaya upaya untuk menggolongkan diri kita di kalangan orang-orang yang senantiasa memperbetulkan perkara yang tidak baik yang berlaku dalam masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala menggolongkan kita di kalangan mereka ini. Dan inilah di antara perkara yang besar yang ditinggalkan kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong di kalangan orang yang disebut fatuba lil ghuraba, ya, maka beruntunglah orang yang dagang itu. Menurut syarah kepada hadis ini, ghuraba, beruntung orang yang ghuraba itu ialah kita mendapat habuan ataupun mendapat ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti. InsyaAllah kita bertemu lagi pada pesanan yang lain yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama membina masyarakat.